Okey, seterusnya kita tengok pada pressure spring thermometer. Yang ni dia untuk pressure spring thermometer ni dia ada jenis sama ada kita masukkan cecair ataupun gas. Dia banyak jenis lah. So yang ni contohnya adalah yang dimasukkan cecair, yang mana cecair, kemudian binaan dia ada mentol kat sini, kemudian dia ada wap, kemudian dia ada tube capillary, kemudian dia ada yang ni kita panggil lingkaran ni tube Verdun, kemudian dia ada skala penunjuk dan juga meter lah. Okey. So peranti tekanan spring ni dia ada mentol logam ni, yang tadi kita tengok mentol tadi dibuat dengan perkali bahan yang mempunyai pengembangan yang rendah bersama dengan tiub tembaga sempit logam panjang. Kemudian kedua-dua mengandungi bahan dengan perkali pengembangan yang tinggi. So mentol tadi dia berada pada titik pemantauan di mana tiub logam disambung dengan tolok tekanan tiub Borden. Okay, apabila suhu dalam mentol meningkat, jadi tekanan dalam sistem akan meningkat. Jadi tiub Borden, bellows dan juga diaphragm tadi dalam binaan pressure spring thermometer tadi, dia akan kesan tekanan. Okay. Kemudian tekanan tadi dia akan menyebabkan perubahan pada suhu yang diukur lah. So jenis dia spring tekanan ni dia ada jenis sama ada kita isi cecair ataupun wap ataupun kita isi gas. Okey. So untuk kita punya subjek, kita lebih fokuskan kepada pengganding suhu ataupun thermocouple. So pengganding suhu ni dia terdiri daripada dua wire yang dibuat daripada logam yang berbeza. Macam kaedah bimetallic tadi, dua jalur dua logam tadi. Pun dalam thermocouple ataupun pengganding suhu ni dia ada dua wire ataupun dua logam yang berbeza. So dua-dua tu dia kimpal bersama-sama, dia lilit bersama-sama, kemudian dia akan wujudkan satu persimpangan. So persimpangan ni kita ukur suhu lah. Apabila simpangan tadi dia akan mengalami perubahan suhu, maka dia akan menjana voltage. So kita tengok kat sini, kita untuk pengganding suhu ni dia lebih sinonim dengan kita panggil, kita tengok pada kesan Seebeck. Seebeck ni adalah nama orang, nama orang. Jadi Thomas Seebeck ni dia adalah ahli fizik yang mana dia mengesan perubahan pada dua logam yang dicantum bersama-sama. Okey, so kita tengok untuk kesan Seebeck ni dia ada simpang panas dan juga simpang sejuk. So kalau kita tengok kat sini dua wire ataupun dua logam yang berlainan. Contohnya kita ada platinum, kemudian yang kedua ni kita ada aluminium. So ujung ni kita cantumkan dia, sebab tu kita panggil dia thermocouple. Jadi ujung ni kita couplekan dia. Jadi dekat sini apabila kita panaskan dia, yang ni kita menamakan dia simpang panas lah. Okay, kemudian kat bahagian tengah ini adalah kita panggil dia simpang sejuk. Okay. Kemudian apabila dua logam yang berlainan beza perkali rintangan suhu tadi berbeza, maka bila dicantumkan tadi dia akan menghasilkan beza keupayaan. So beza keupayaan itu sebenarnya dia akan generate voltan. Tetapi thermocouple ini dia akan generate voltan dalam milivolt sahaja. Okey. Seterusnya kita tengok. Yang ni international code color. So dia ada contoh, kita ada IEC 5843. So untuk thermocouple ni ada banyak jenis. Ada jenis K, ada jenis J, T, E, N, R, S. So semua jenis ni dia bergantung kepada apa jenis logam yang digunakan. Jenis logam yang digunakan. Kemudian yang ni kita tengok setiap negara tu dia ada kod warna masing-masing sendiri. Jerman dia ada kod warna dia sendiri. Contoh Jerman type J dia ada warna merah dengan biru. Kalau Jepun type J dia warna merah dengan putih.